Ya ayyatuhan nafsul, rupanya mutmainnah akan hanya dapat tenang, hanya akan dapat bagi orang yang redha dengan takdir. Selagi mana kita bergelut, selagi itulah kita tidak pernah tenang. Allah Rabbi, saya sedang cakap pada diri saya sendiri, sebab dalam hidup kita di dunia ini macam-macam kita lalui, dan apa yang Allah nak daripada kita, yang pertama tadi dalam nak mencapai keredaan ialah redha dengan ketetapan Allah. Itu yang pertama sekali, redha dengan takdir. Yang kedua, kita redha dengan hukum hakam Allah, yakni kita accept apa saja hukum hakam Allah, itu nak jadi orang radiyah. Ya, nak jadi orang radiyah. Sekiranya kita tidak menerima hukum hakam Allah, ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Allah pada kita, kita tak akan menjadi orang yang radiyah, redha kepada Allah. Dan Allah tak akan redha pada kita. Kita tak akan masuk jadi hamba, dan kita tak akan masuk ke syurga. Bila kita tak jadi hamba, kita mungkin jadi tuan, lebih teruk jadi Tuhan macam Firaun. Ya, ataupun bila jadi begitu, kita tak masuk ke syurga, wal'iyazbillah, ke neraka. Kerana itu semua yang dikasih sekalian, okey, baik. Dua benda penting ni, itulah asas keredaan. Itulah asas yang kata, saya nak cari redha Allah, saya nak cari redha Allah. Itu subjektif. Bagi kita objektifkan dia, apa maksud redha Allah? Apa ketetapan Allah pada aku terima. Dan ini perlukan kekuatan. Sebab ni macam kita kata, kalau okey, memang tak ada masalah. Tetapi kalau yang menyakitkan kita, how can I nak accept? Bagaimana saya nak accept? Sebab itu semua yang dikasih sekalian, kalau kita nak radiyah, memang kita kena terpaksa melalui tersebut. Berapa ramai orang sakit, berapa ramai orang yang kena sakit berat, betapa macam-macam lah. Dunia ni memang sebuah tempat yang memang Allah saja nak uji kita, sebab dunia ni sementara sahaja. Kerana itu radiyah, mardiyah. Baik, semua yang kedua tadi adalah ketetapan. Bila sebut ketetapan, jom kita praktik. Apa dia praktik dia? Bila sebut ketetapan Allah atau hukum Allah yang bila kita buat, di situ Allah redha. Yang paling besar, apa dia? Hukum yang paling besar dalam istilah syarak disebut apa? Disebut wajib. Kita kena melihat balik apa yang Allah wajibkan kepada kita. Dan perkara yang Allah paling suka, bila Allah paling suka, maknanya paling besar keredaan Allah dan ganjarannya dan syurganya tinggi, ialah benda wajib. Ya. Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli adai maftaradtu alaihi. Ya, dalam hadis kursi Allah kata apa dia? Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun, tidak akan dekat kepadaku mereka yang nak mendekat diri kepada aku, bimithli, seperti mereka melaksanakan apa yang aku fardukan kepada mereka. Jadi benda yang Allah paling sayang kita buat ialah melaksanakan yang wajib. Benda yang Allah paling sayang ialah membuat yang wajib. Nampak? Ini kena clear. Sebab tengok, tahajud kita tak jumpa lagi. Sebab kebanyakan orang bila sebut tadi, oh kita kena tahajud. Tunggu dulu. Memang betul tahajud itu sangat istimewa, kita kena pulun. Tetapi Allah paling sayang apabila kita buat yang wajib. Baik, contoh apa yang wajib? Jangan marah saya. Ini soal basic sangat Ustaz ni. Solat. Semua orang solat. Laki-laki dan perempuan kena solat. Lagi? Puasa. Semua orang yang diwajibkan berpuasa kena berpuasa. Lagi? Zakat. Ya, zakat. Lagi? Haji. Baik. Sebab itulah wajib ini dia bagi beberapa section, cabang, beberapa section. Ya, wajib paling tinggi namanya fardu ain. Fardu ain. Wajib. Apa makna fardu ain? Fardu makna wajib, ain makna? Ain bermakna muayyan. Muayyan maknanya tertentu. Wajib yang tertentu pada individu. Kita semua tahu, cuma kadang-kadang confuse. Kan? So, apa itu fardu ain? So, ain tak ada kena-mengena dengan mata.
Bila kita melaksanakan kewajipan itu, sebab tu bila kita clear, oh okey, dalam Islam ni rupanya untuk aku dapat pahala, caranya adalah Allah paling suka yang wajib. Bila kita buat yang wajib, Allah paling suka, Allah paling redha, Allah paling kasih, Allah akan dekat dengan kita. Maknanya, sebagai contoh, sebab ramai ni kaum ibu kan, maknanya seorang wanita dia menyiapkan makan untuk keluarga dia, itulah merupakan amal yang paling besar pahalanya. Compare tu, hari ni I tak nak masak lah, I nak sembahyang sunat je. Suami pun keruk redha lah perut kan, Allah Akbar. Nampak macam mana dia dah sembahyang sunat, ya. Pecutan terakhir lah katakan kan. Nampak tak? Pecutan terakhir. Ingat, syaitan ya, syaitan ya, kalau kita baca dalam kitab Mukhtar, syaitan, apabila syaitan tak boleh halang kita buat baik, maka syaitan akan beri pilihan kita buat benda yang kurang aula berbanding benda yang lebih aula. Maka sebab tu bagi isteri, dia akan, oh kau nak buat baik kan, kau nak syurga kan, nak mardatillah kan, maka dia akan beri supaya isteri ini dia buat benda-benda sunat. Bila buat benda-benda sunat dengan harapan, oh aku dapat mardatillah, Allah tak redha sebenarnya. Sebab Allah tak redha sebab kita tak terima hukum dia. Allah jadikan kita sebagai seorang wanita, Allah jadikan sebagai seorang lelaki, ada tanggungjawab masing-masing. Melaksanakan tanggungjawab itu pahalanya besar. Jadi sebab tu lepas ni masak kena sedap-sedap. Ya Allah, kita kan sambil menyapu kan, oh dah geram betul lah, dah dapat nak apa, nak semai baca Quran tak dapat, semai duha tak dapat, sambil kan. Menyapu itu kewajipan. Bila kewajipan di sisi Allah ialah benda lebih besar pahala dia. Ini yang kadang-kadang syaitan dia selalu akan corner kat situ. Bagi seorang isteri, bagi seorang, nanti suami pun sama jugalah. Tapi sebab kebetulan lelaki tak ramai sangat kan? Jadi maafkan saya kalau cakap ni kelihatan untuk wanita kan, sebab lelaki-lelaki pun sama. Tetapi begitulah contohnya. Dalam keadaan kegairahan kita melakukan amal-amal, kita lupa bahawa yang paling Allah sayang ialah yang wajib. Yang wajib bila kita buat, Allah sayang. Kita sebagai mak, kita sebagai ayah, kita buat perkara yang wajib, kita sebagai mak dan ayah sangat besar. Ya, sebab tu saya nak ni nak syorkan je. Ikut pun tak apa, tak pun tak apa. Tapi kalau tahu aku nak jadi, sebab Allah sangat sayang kan, dalam kisah ada kisah fadail, daripada kisah fadail ya, ada seorang nak jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, dalam perjalanan dia tu, akhirnya dia jumpa dengan seorang wanita yang sedang dia nak jumpa Nabi Musa, tapi hujan lebat, dia terpaksa singgah dalam gua. Dia sangat terkejut sebab dalam gua tu ada seorang wanita yang sedang beribadah, diterangi dengan cahaya lilin, dan perempuan pun terkejut sebab ada orang boleh sampai tempat itu yang memang tak boleh sampai. Maka setelah dia rasa selamat, maka dia tanya, kau nak ke mana? Aku nak berjalan, nak berjumpa dengan Nabi Musa. Oh, oleh kerana nak jumpa Nabi Musa, boleh tak aku nak tanya dia? Aku ni duduk di sini sebab aku beribadah kepada Allah, dan aku tinggalkan suami dan anak aku sebab aku rasa mereka itulah yang menghalang antara aku dan Allah. Aku tinggalkan mereka dan aku duduk di sini 24 jam aku melakukan ibadah, siang puasa malam tak pernah melakukan, bebas nak berzikir, nak di sini. Tolong tanya pada Nabi Musa, untuk aku ni, just namakan syurga yang macam bentuk mana untuk aku. Syurga dah confirm dah, cuma nak tahu nama syurga tu je kan? Alamat supaya senang nak waste. Syurga memang dah syurga dah, tapi tolong tanya Nabi Musa. Maka laki-laki ni dia tanya, ada 3 keadaan, tapi yang lain tu saya tak nak cerita. Maka jumpa Nabi Musa. Bila jumpa Nabi Musa dan diterangkan keadaan, maka dibawa berita. Maka bawalah berita. Perempuan ni tak sabar, orang tu lalu kot tu juga kan. Kemudian dia balik tabir, dia terbalik dinding pintu gua tu. Maka laki-laki ni dia kata, saya dah tanya pada Nabi Musa. Ya, apa jawapannya? Ya, apakah nama syurga itu? Baik, kata lelaki ini, Nabi Musa, telah aku terangkan keadaan engkau. Maka Nabi Musa bercakap di atas wahyu, maksudnya Allah bagi dia jawapan. Maka wahai wanita, menurut Nabi Musa, tempatmu adalah dalam neraka Jahannam. La khaira fiki, pada engkau tak ada kebaikan, sebab engkau pulun yang sunat, engkau lupa yang wajib.
Allah bila letak yang wajib, bukan saja-saja letak, for a reason. Cuba bayang apa jadi pada anak-anak tadi. Bila seorang ibu dia rasa bahawa dia nak buat benda ni, ya. Maka kerana itu masya-Allah, bila kita faham tentang mencari, memang aku nak cari redha Allah, mana kita dah list kan apa yang wajib. Yang paling wajib itu yang paling sayang. Zuhur yang kita buat 4 rakaat itulah Allah paling sayang. Kita akan betulkan tu yang paling betul berbanding yang lain. Ya, setengah orang dia yang fardu dia okeylah, dah fardu. Ya, dia pulun hak sunat-sunat. Tetapi Allah paling sayang bila kita berdiri 4 rakaat waktu zuhur tu, itu paling Allah sayang. Ya, itu nombor 1 dulu.